Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Usikum wa iyyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthara min 70 marrah, أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
Pada pertemuan kita yang lepas, alhamdulillah kita dah selesai pun memperbincangkan daripada tajuk perihal ikhlas pada niat dalam setiap perbuatan, perkataan dan hal ahwal yang sulit ataupun yang terang. Maka insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk pertemuan kita pada kali ini kita akan sambung kembali perbincangan kita pada halaman yang ke-17 yang menyatakan tentang perihal taubat dalam tajuk yang baharu, insya-Allah. Jadi saya minta bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana biasa dan lazimnya, bantu saya sama-sama untuk tuliskan di ruang komen di bawah. InsyaAllah perbincangan kita hari ini adalah pada halaman yang ke-17. Muka surat yang ke-17 yang memperbincangkan tentang tajuk yang baharu, iaitu memperbincangkan tentang soal taubat, perihal taubat. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk mendapatkan lagi keberkatan bagi kita sama-sama membaca kitab Riyadhus Salihin, kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Maka eloklah sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan dengan kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada beliau adalah keberkatan dan manfaat yang bakal kita peroleh daripada kitab beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk perbincangan kita pada hari ini adalah menyatakan tentang perihal taubat. Tuan-tuan, perkataan ataupun lafaz yang kita sebut sebagai taubat ini merupakan satu perkataan yang tak lekang. Kita sebut, bila kata taubat, semua orang tak pernah kata tak ada orang tak sebut perkataan taubat. Semua orang pernah sebut perkataan taubat. Tapi di sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak menghuraikan tentang masalah taubat ini dengan lebih mendalam. Yang pertamanya, apa yang kita nak jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah apakah dia ta'rif ataupun pengertian taubat itu sendiri. Kata ulama, taubat ini bermaksud, ini tentang ta'rif taubat. Kita nak bincang ta'rif dahulu taubat. Lepas tu baru kita masuk kepada kita bincangkan tentang apakah yang ditulis ataupun yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Taubat ini maksud dia apa tuan-tuan? Taubat ni asal perkataan daripada perkataan taba yatubu taubatan. Taubat maksud dia kembali. Taba yatubu taubatan bermakna apa dia? Bermakna kembali. Kembali apa dia tuan-tuan? Taubat ini adalah kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini menyesal dengan sebenar-benar penyesalan, yang mana kita menyesal terhadap apa? Terhadap setiap dosa-dosa yang kita lakukan, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, sama ada sengaja ataupun tidak. Itu dia makna taubat. Saya ulang balik tuan-tuan. Apa dia maksud taubat? Taubat ini dia berdasar daripada perkataan apa? Dia asal daripada perkataan taba yatubu taubatan. Makna dia apa? Kembali. Jadi taubat ini maknanya kembali. Kembali kepada siapa tuan-tuan? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyesal dengan sebenar-benar penyesalan yang mana telah kita terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sama ada dosa kecil atau dosa besar, sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Itu dia makna taubat. Apa dia? Apabila seseorang hamba Allah itu telah menjadi seorang yang pendosa,
telah menjadi seorang yang banyak melakukan dosa-dosa. Tak kiralah dosa besar atau dosa kecil. Kita semua ini adalah hamba Allah yang tak lari daripada melakukan kesilapan, yang tak lari daripada melakukan setiap dosa yang sama ada kita sedar atau tidak, yang tak lari kita melakukan dosa itu sama ada dosa besar atau dosa kecil. Itu sifat daripada kita, kerana kita ini adalah manusia yang tak lari daripada yang tak lekang ataupun yang tak bebas daripada sifat lupa. Nama manusia ini memang tak lari daripada sifat lupa. Maka dengan sebab itulah bila mana dia lupa kepada Allah, dia melakukan dosa-dosa, iaitu tidak kira sama ada dosa kecil atau dosa besar, maka di sinilah kata ulama dia nak atau tidak, mana kata istilahnya tak dapat tidak, dia mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan meminta ampun, memohon maaf kepada Allah Taala terhadap setiap dosa-dosa yang dilakukan, sama ada dia buat itu dosa besar atau dosa kecil, sama ada yang dilakukan itu dosa yang sengaja ataupun tak sengaja, maka dia kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meletakkan perkaitan atau perhubung kaitan tentang masalah taubat ini, dia letakkan dalam kitabnya, iaitu kitab Riyadhus Salihin. Maka inilah kita kena ambil pengajaran yang sangat besar, tuan-tuan. Baik, itu secara umum kata ulama, taubat ni apa? Taubat ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita dan kita menyesal dengan sebenar-benar penyesalan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, sama ada dosa kecil atau dosa besar, sama ada dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja. Baik, kita tengok juga pandangan ulama. Sebahagian ulama menakrifkan ataupun memberikan pengertian taubat itu sendiri. Baik, taubat itu sendiri, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Minhajul Abidin, dia kata taubat itu apa dia? Taubat itu ialah kerja hati ataupun soal hati. Kita sebut tajuk yang sebelum ni, niat ikhlas dalam setiap perbuatan, perkataan dan hal ahwal yang sulit atau terang. Maka taubat ini dia juga berhubung kait dengan soal hati juga. Niat ikhlas berhubung kait dengan soal hati, maka taubat ini juga kata ulama, kata Imam Ghazali, dia berhubung kait juga dengan soal hati kita juga. Yang mana soal taubat ini adalah kerja hati, yang mana apabila tahsil daripada pendapat ulama, maksud dia apa? Pembersihan dan penyucian hati daripada dosa. Maka sebab tu kata ulama, tak dapat tidak seorang hamba yang ada title hamba, semua orang mempunyai title hamba, maka tak dapat tidak dia kena bersihkan hati dia kena bersihkan jiwanya daripada segala dosa. Bila dia nak bersihkan jiwanya, hatinya daripada dosa, maka dia kena masuk dalam konsep taubat. Itu dia. Bila kata taubat, maka secara tak langsung dia telah masuk dalam perbincangan pembersihan hati dan jiwanya itu sendiri. Maka inilah perhubung kaitan, tuan-tuan. Sebab tu Imam Nawawi letakkan tajuk pertama, ikhlas pada niat, iaitu niat dalam setiap perbuatan kita. Maka dalam hal taubat juga dia berpaksikan kepada hati juga, maka dia ada hubung kait dengan niatnya juga, tuan-tuan. Dan dia berhubung kait dalam masalah bersihkan jiwa kita dan bersihkan hati kita. Orang yang mana, tuan-tuan, pada hatinya ini banyak melakukan dosa, orang yang mana pada hatinya itu tak putus daripada melakukan dosa ini, tuan-tuan, sebenarnya orang ini kita khawatir takut jauh daripada Allah.
Maka pada ketika ini tuan-tuan, tujuan kita dan tanggungjawab kita bersama untuk apa dia tuan-tuan? Saya ajak diri saya dan saya ajak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian untuk kita sama-sama kembali kepada Allah. Nilai yang ditunjukkan oleh para ulama terhadap diri kita supaya minta kita kembali kepada Allah dengan taubat, dengan sebenar-benar taubat. Supaya apa tuan-tuan? Supaya dengan kita bertaubat kepada Allah, natijahnya hati kita akan bersih, jiwa kita akan suci dan kita akan terhindar daripada dosa-dosa, sama ada dosa kecil atau dosa besar. Dan yang mana kita sebut ianya juga dengan taubat ini boleh menghilangkan titik-titik hitam pada hati kita. Dan barulah bila mana kita kata hati kita bersih tuan-tuan, kita nak dapatkan satu perkara itu jadi mudah tuan-tuan. Mana kata kalau kita nak belajar hari ini mudah tuan-tuan. Sebab tu kita kata kadang-kadang ada daripada kalangan orang yang menuntut ilmu, orang yang mempelajari akan ilmu, mana kata apa dia tuan-tuan, dia susah sangat ilmu tu nak masuk dalam hati mereka. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka ini tidak menyesali dan tidak menyesal atas setiap dosa yang dilakukan. Mereka ini kurang taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini tidak membersihkan jiwa-jiwa dan hati-hati mereka ini tuan-tuan. Sebab tu bila mana mereka belajar, mereka susah untuk faham. Bila mana mereka belajar, mereka susah untuk masuk akan ilmu. Ini kata ulama. Jadi kita hari ini tuan-tuan, mana kata bila mana kita nak dapatkan ilmu Allah, kita nak Allah pandang kita tuan-tuan, maka kita kena bertaubat kepada Allah dalam setiap yang kita lakukan, sama ada kita sengaja atau tidak. Setiap dosa-dosa yang sengaja atau tidak, maka kita mesti bertaubat tuan-tuan. Ini kata Imam Ghazali. Imam Ghazali juga pernah meletakkan takrif taubat ini dengan perkara yang lain. Dia kata apa? Taubat ini adalah meninggalkan dosa tuan-tuan, tak buat dosa. Taubat ini adalah meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa yang dia dah buat dahulu tuan-tuan, tak buat lagi. Nanti kita akan bincangkan juga tuan-tuan tentang dalam tajuk ni adalah syarat-syarat taubat. Baik, juga sebahagian ulama kata apa dia tuan-tuan, taubat ini dia ada perbezaan. Taubat orang awam dengan taubat orang alim. Kata ulama, iaitu kata Zu An-Nun Al-Misri, kata apa dia tuan-tuan? Kalau taubat orang awam ini, dia taubat, maknanya kata dia kembali kepada Allah daripada melakukan dosa. Itu bagi orang awam. Orang awam bila kata taubatnya mereka itu adalah taubat daripada nak, maknanya kata mereka kembali kepada Allah daripada mereka nak melakukan dosa-dosa, sama ada dosa kecil atau dosa besar. Tetapi kata Zu An-Nun Al-Misri kata apa? Adapun taubat ini menurut ulama, alim ulama kita, kalau taubat untuk orang awam dia adalah taubat daripada dosa. Kalau taubat bagi alim ulama dia adalah taubat daripada lalai tuan-tuan. Peringkat kita tuan-tuan untuk orang awam ni sebenarnya taubat daripada dosa je tuan-tuan. Taubat daripada dosa. Tapi untuk alim ulama, mereka dah tidak ada lagi istilah daripada taubat daripada dosa, kerana mereka ini telah pun meninggalkan dosa-dosa dan larangan yang Allah Ta'ala larang, larangan yang bagi Nabi SAW mereka tak buat, maka mereka tak buat dosa. Ini berarti bukan mereka itu terpelihara daripada dosa. Mereka itu juga ada kalanya termasuk juga daripada kalangan ataupun golongan-golongan yang pendosa. Tetapi peringkat bagi orang alim itu sendiri tuan-tuan, mereka ini adalah kembali kepada Allah daripada melakukan hal-hal yang lalai. Itu alim ulama kita. Jadi ini dua perbezaan yang patut kita fahami tuan-tuan. Taubat bagi orang awam itu adalah taubat daripada dosa. Adapun taubat bagi orang alim itu adalah taubat daripada perkara-perkara yang lalai tuan-tuan. Maka di sini tuan-tuan kita nak sambunglah perbincangan kita. Halaman yang ke-17 menyatakan tentang perihal taubat. Maka disebut dalam kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, dikata apa? Kata para ulama, taubat itu wajib dari tiap-tiap dosa jika dosa itu antara hamba dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana tidak mengenai hak anak Adam. Jadi kata apa dia? Kata para ulama, hukum kita bertaubat ini adalah wajib. Tuan-tuan kena faham betul-betul.
Siapa yang melakukan dosa, bila mana dia tak bertaubat kepada Allah, dia tak kembali kepada Allah, dia tak menyesal atas kesilapan yang dia lakukan, dia tak berhenti melakukan kesilapannya, maka kata ulama, berdosalah ke atas dirinya kerana dia tak nak kembali kepada Allah. Kita banyak melakukan dosa, kita banyak mengumpat, kita banyak mencerca, kita banyak melakukan maksiat. Sama ada maksiat itu adalah maksiat yang terang-terang ataupun yang sembunyi, sama ada maksiat itu yang zahir, sama ada maksiat itu yang kita katakan maksiat yang besar ataupun yang kecil. Kita banyak sangat melakukan maksiat, tetapi kita tak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Maka di sini kata ulama, di situlah kita ini dihukumkan berdosa kerana tak nak kembali kepada Allah. Kerana tanggungjawab kita, nama pun kita sebagai hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepada Allah, dan termasuk juga daripada kategori ibadah itu adalah bertaubat kepada Allah. Setelah melakukan kesilapan, maka kena kembali kepada Allah, maka kena minta maaf kepada Allah, maka kena minta ampun kepada Allah, maka kena menyesal atas setiap kesilapan yang kita lakukan, maka kita kena tinggalkan atas setiap dosa yang kita lakukan. Itu tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Tak dapat tidak, wajib. Saya ajak tuan-tuan, saya beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, tak dapat tidak kita sebagai seorang hamba mesti wajib untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ini yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab Riyadhus Salihin. Dia kata apa? Taubat itu wajib dari tiap-tiap dosa. Maknanya kata dosa kecil ke kita buat, dosa besar pun kita buat, wajib kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun taubat ini dia ada dua kategori. Yang pertama taubat iaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah taala. Ada lagi satu, dosa-dosa yang berkaitan dengan hak manusia, iaitu yang mengenai kepada hak manusia. Maka di sini bila mana kita faham dua-dua perkara ini, wajib kita taubat. Mengenai hak Allah, kita wajib kembali kepada Allah, minta maaf, minta ampun kepada Allah. Mengenai kepada hak manusia itu lain cerita dia, tuan-tuan. Nanti kita akan bincang. Kita dah sebut bahawasanya taubat itu hukumnya wajib ke atas diri manusia. Maka di sini kita sebut taubat nak buat, dia ada syarat. Hari ini bila kita kata, kita faham konsep taubat, kita kata apa? Salat sunat taubat. Saya kata salat sunat taubat itu wasilah sahaja untuk kita bertaubat. Tetapi dia tidak lagi menepati syarat taubat. Kerana taubat itu, kalau taubatnya mengenai kepada hak Allah, kata ulama, ada 3 syarat. Tuan-tuan dan puan kena ingat. Salat sunat taubat itu adalah satu cara sahaja untuk kita kembali dan untuk taqarrub ilallah, untuk kita menghampirkan diri kita kepada Allah. Ramai yang melakukan salat sunat taubat, hari-hari dia buat salat sunat taubat, tetapi dia tak menepati syarat-syarat taubat itu sendiri. Maka di sinilah kata ulama, taubatnya itu dia akan menjadi satu perkara yang menjadikan dia tak terhalang. Maknanya kata dia masih lagi terdorong nak buat ke perkara-perkara yang dosa tadi. Salat sunat taubat adalah afdal, memang sunat dilakukan. Tetapi setelah kita buat 3 syarat. Apa dia? Taubat ini kata ulama, dia ada 3 syarat. Kalau mengena kepada hak Allah, 3 syarat. Kalau mengena kepada hak makhluk, ada 4 syarat. Ingat? Kena kepada hak Allah. Kalau kita buat dosa, kita jadi hamba yang pendosa kepada Allah, kita buat dosa, buat silap kepada Allah, maka syarat taubat itu ada 3 sahaja. Tapi kalau kita buat dosa, kita melakukan kezaliman kepada hak makhluk, sama ada manusia, jin ataupun binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, maka dia kembali kepada syaratnya itu ada 4. Hak Allah ada 3, hak makhluk ada 4. Baik, kita tengok syarat taubat kepada hak Allah. Pertama, hendaklah orang yang bertaubat itu berhenti dari melakukan maksiat. Ini kata ulama. Syarat yang pertama adalah orang yang kata dia bertaubat kepada Allah tidak memadai dengan salat sunat taubat sahaja, maka kata ulama dia kena berhenti. Contoh, kalau sebelum ini dia merupakan orang yang banyak
banyak melakukan dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Apa dia tuan-tuan? Dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak buat dosa-dosa kecil yang ataupun dosa-dosa besar yang tak mengenai kepada hak makhluk. Apa dia? Dia apa? Banyak mengucapkan ucapan-ucapan yang tak berfaedah. Mana kata lalai lah ni? Hati dia lalai. Dosa kepada Allah. Sama ada dosa besar atau dosa kecil. Kalau dosa besar, dia banyak meninggalkan hal-hal yang wajib. Banyak buat perkara yang makruh. Sehingga perkara tersebut ada kalanya mendatangkan kepada dosa. Maka kata ulama, dia kena berhenti melakukan maksiat itu. Kena berhenti dahulu. Syarat pertama, berhenti. Kalau dia tengah buat dosa, dia kata dia nak bertaubat kepada Allah, dia kena berhenti daripada buat dosanya. Kalau contoh satu hari dia bertaubat sebanyak 10 kali terhadap 10 dosanya tuan-tuan, maka pertama dia kena berhenti daripada buat dosa. Yang kedua, dia kena menyesal terhadap dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan yang ketiga, dia berazam takkan ulang balik kembali atas dosa yang pernah dilakukannya. Buat selama-lamanya. 3 syarat. Syarat yang pertama, orang yang bertaubat ini bukan sekadar dia salat sunat taubat sahaja. Tidak. Tetapi orang yang bertaubat ini hendaklah dia berhenti daripada melakukan dosa yang pernah dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kena menyesal terhadap kesilapan yang dia dah lakukan tu tuan-tuan. Dia kena menyesal dengan sebenar-benar penyesalan. Sebagai apa tuan-tuan? Kalau makna menyesal ni apa tuan-tuan? Barangkali dia boleh mengalirkan air matanya kerana kesedihan terhadap setiap dosa-dosa yang pernah dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia berazam takkan buat balik. 3. Pertama, berhenti buat maksiat. Kedua, menyesal terhadap maksiat yang dah dilakukan. Ketiga, dia berazam untuk takkan buat balik maksiat tersebut. Ini kata ulama tentang syarat-syarat taubat. Jadi siapa yang dikatakan dalam dan apa yang mana dia nak termasuk dalam kategori orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang kembali taat kepada Allah Taala, maka dia kena mengenai 3 syarat, iaitu berhenti daripada buat maksiat, iaitu menyesal daripada melakukan maksiat tersebut, iaitu tidak kembali, yang berazam tidak akan kembali kepada maksiat yang pernah dilakukan itu tadi tuan-tuan. Jadi ini dia taubat tuan-tuan. Sekiranya kita menepati 3 syarat ini tuan-tuan, maka kata ulama kita sudah bertaubat tuan-tuan. Malahan kalau kita tidak melakukan salat sunat taubat sekalipun tuan-tuan, itu tidak mengapa tuan-tuan. Tak mengapa. Kerana taubat itu sendiri dengan hal yang demikian rupa tuan-tuan. Dan nanti kita akan ajar juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, taubat ini juga boleh membawa maksud kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dengan zikir-zikir yang tertentu yang warid daripada hadis Nabi SAW. Sebagai contoh, kita beristighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah, astaghfirullahalazim yang maha agung, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat dan kembali kepada Allah Taala. Kita bertaubat, makna kata kita kembali taat kepada Allah Taala. Baik, jadi kita sebut dah bahawasanya kalaulah taubat itu mengenai kepada hak Allah, dia ada 3 syarat. Apa syarat dia? Yang pertama tadi adalah dia kena berhenti melakukan maksiat tersebut. Yang kedua, dia kena menyesal daripada melakukan maksiat tersebut. Dan yang ketiga, dia berazam untuk tidak ulang kembali akan dosa tersebut. Sebagai contoh tuan-tuan, barangkali mungkin kita sebelum ni ada melakukan kesilapan, iaitu meninggalkan salat fardu. Contoh, kita tinggalkan akan salat fardu. Maka bila mana kita nak taubat, kita nak kembali kepada taat kepada Allah terhadap dosa, iaitu salat yang kita tinggalkan ini, pertama kata ulama, kita kena bertaubat dengan mana kita berhenti melakukan maksiat. Berhenti itu apa dia tuan-tuan? Kita kena berhenti daripada ada sikap nak tinggalkan salat. Mana kata tak boleh. Kalau waktu tersebut kita ini meninggalkan solat, kita dah tak boleh tinggalkan solat. Kita kena buat solat. Kita kena lakukan solat fardu tuan-tuan. Kena buat. Itu semua dosa-dosa tuan-tuan. Yang mana yang kedua,
setelah daripada kita bertaubat kepada Allah terhadap, iaitu kita kembali kepada Allah, kita berhenti daripada meninggalkan solat tadi tuan-tuan, makna kata kita solat. Makna kata kalau kita bertaubat, kita solat. Terus solat. Solat. Itu tanda apa? Tanda kita taubat. Orang yang sebelum ini tidak salat, kemudian selepas daripada itu dia salat, dia ada satu je syarat taubat. Tapi kata ulama tak cukup. Tak cukup. Dan itu tak boleh diberikan pengertian taubat lagi. Contoh, seorang hamba Allah dia tinggalkan solat selama 10 tahun. Jadi antara tanda dia dah kembali kepada Allah apa dia solat balik. Selepas 10 tahun dia tinggal, tiba-tiba dia teringat, dia sedar bahawasanya dia ni adalah hamba yang pendosa, dia kembali untuk solat. Pertama, kembali. Jadi itu dah termasuk syarat yang pertama, iaitu dia dah kembali semula kepada Allah. Yang kedua apa dia? Dia menyesal. Makna kata bila setiap kali dia salat, lepas dia salat dia wirid, dia rasa menyesal 10 tahun lepas dia tak lakukan salat fardu. Kerana ini kewajipan dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyesal dengan sebenar-benar penyesalan. Maka dia berazam. Yang ketiga, dia tak akan ulang balik kesilapannya. Itu apa dia? Dia tak lepas ni, dia tak akan tinggalkan salat lagi. Dia akan buat salat, dia akan laksanakan salat fardu. Tetapi kata ulama, ada pun untuk salat fardu ini, kata ulama, sekiranya 10 tahun dia dah tinggalkan salat fardu, maka dia wajib qadakan semula salat fardu sebanyak 10 tahun tersebut, yang mana dia sendiri kena tulis dan dia kena catat terhadap solat-solat fardu yang dia dah qadakan. Maka tentang masalah solat fardu ni tuan-tuan, dia ada penilaian dan garis panduan kembali tuan-tuan. Kerana solat ini adalah satu ibadah yang tak boleh kita kata solat ini kita boleh tukar-tukar. Tidak. Kerana orang yang dah meninggal dunia tuan-tuan, bila mana dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada perkara lain yang akan dihitung pertama adalah tentang solat ni tuan-tuan. Salat. Sebab tu orang yang telah meninggal dunia, warisnya tak boleh qadakan salat. Ini sepakat ulama' dah sebut. Untuk salat fardu tidak boleh bagi waris kepada si mati untuk dia qadakan salat. Melainkan dia sendiri kena qadakan salat dia. Adapun untuk puasa, boleh waris qadakan puasanya. Haji umrah pun boleh, tak jadi masalah. Maka dalam masalah salat tidak tuan-tuan. Dia tidak ada kompromi. Salat mesti. Kalau seorang itu dah meninggalkan salat, dia buat dosa tinggalkan salat, dia kena kembali kepada Allah semula, iaitu dia kena salat, setelah itu dia kena menyesal, dan setelah daripada itu dia berazam untuk tak akan tinggalkan salat. Di samping itu kata ulama, dia kena qada balik salat fardu yang dia dah pernah tinggalkan. Itu sekiranya kalau mengenai kepada hak Allah, kata ulama. Adapun kata ulama, kalaulah taubat itu kita nak kembali kepada Allah terhadap dosa yang kita lakukan yang mengenai kepada hak makhluk. Yang mengenai kepada hak makhluk, maka kata ulama di sini 3 syarat tadi ditambah dengan 1 syarat lagi. Kalau mengenai kepada hak Allah, berhenti daripada melakukan maksiat, menyesal terhadap maksiat yang telah dilakukan, dan dia berazam untuk tak akan buat kembali ataupun tak akan ulang kembali. Tetapi kalau mengenai kepada hak makhluk, kata ulama, dia ada 3 ciri-ciri yang tadi yang saya sebut, tambah lagi 1 syarat. Kalau mengenai kepada hak makhluk, apa dia? Dia kena berhenti daripada melakukan maksiat tersebut. Sebagai contoh, apa dia tuan-tuan? Dia suka mengumpat jiran dia. Dia suka mengumpat jiran dia, dia suka mencaci jiran dia, dia suka mencerca jiran dia, dia suka sangat memburuk-burukkan jirannya sehingga mendatangkan dosa pada dirinya tuan-tuan tanpa dia sedar. Ingat, dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh minta ampun kepada Allah secara direct, tetapi dosa dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ampunkan dosa kita, melainkan kita sendiri meminta ampun kepada orang yang telah kita lakukan dosa ke atas diri mereka. Saya ulang kepada tuan-tuan, saya ajak kepada diri saya tuan-tuan dan tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, supaya kita beringat, supaya apa tuan-tuan? Supaya kita tidak nanti di akhirat didakwa ataupun dakwa oleh orang yang pernah kita buat dosa. Ingat, dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala selagi mana taubat ini, kata ulama, matahari belum terbit daripada barat, selagi mana nyawa boleh sampai ke pangkal kerongkong, selagi mana kita bertaubat masih sempat. Pintu taubat akan tertutup bila tuan-tuan? Tertutupnya tidak ada lagi. Kerana taubat ini boleh dilakukan bila-bila masa, melainkan 2 masa sahaja, kata ulama. Taubat boleh dilakukan bila-bila masa kita nak buat. Kita nak buat, buatlah tuan-tuan.
Tetapi taubat ini akan tertutup pintu taubat bila tuan-tuan? Bila mana malaikat Israel mencabut nyawa kita dan nyawa kita sudah sampai ke pangkal kerongkong, namanya gharq gharq, iaitu nyawa kita ni dah sampai kepada kerongkong, iaitu nyawa-nyawa ikan tuan-tuan. Malaikat Israel lah cabut nyawa kita hampir-hampir sampai kerongkong. Maka di situ kata ulama, pintu taubat dah ditutup. Apa lagi keadaan yang tak diterima taubat adalah apabila matahari sudah mula terbit daripada barat. Bila matahari sudah mula terbit daripada barat, maka telah tertutuplah pintu taubat ke atas diri kita tuan-tuan. Dan tidak ada lagi taubat waktu tersebut tuan-tuan. Siapa yang bertaubat tak diterima taubatnya. Tetapi sekarang ni tuan-tuan, saya ajak diri saya dan tuan-tuan, pintu taubat masih lagi dibuka. Ruang untuk kita bertaubat masih lagi ada. Kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi ada. Ambil peluang yang sama tuan-tuan, kita sama-sama raih untuk bertaubat kepada Allah Taala, untuk kembali kepada Allah. Ingat, dosa kepada Allah, kita boleh minta ampun kepada Allah, dan Allah itu dengan sifatnya iaitu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi saya sebut dosa dengan makhluk, dosa dengan orang, dosa dengan jiran, dosa dengan ibu bapa, dosa dengan suami, dosa dengan isteri, dosa dengan anak-anak, dosa dengan ibu bapa dan sebagainya. Ini saya sebut dosa ini tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kita sendiri telah pun berjumpa dengan orang tadi untuk memohon maaf kepadanya tuan-tuan. Itu dosanya. Tetapi dia ada berkaitan. Kalau mengumpat, kena minta maaf lah. Tapi ada beberapa perkara lagi. Jadi syarat yang keempat dia kata, dan jika dosa itu mengenai hak manusia, maka syarat taubat itu bertambah satu lagi. 3 syarat. Kalau tadi mengenai hak Allah, syaratnya berhenti melakukan maksiat, menyesal terhadap maksiat yang kita lakukan, dan kita berazam untuk tak akan kembali. Tapi kalau kembali kepada hak makhluk, 3 tadi. Berhenti daripada melakukan maksiat tersebut, menyesal terhadap maksiat yang kita lakukan, dan kita berazam untuk tidak akan ulang lagi maksiat tersebut. Dan yang keempat, untuk yang mengenai kepada hak manusia, iaitu selain dari 3 syarat yang tersebut tadi, hendaklah dia berlepas daripada hak yang empunyanya. Maknanya berlepas apa dia tuan-tuan? Kalaulah dia mengumpat orang tadi, maka dia kena minta maaf kepada orang, dan dia kena bersihkan balik nama orang tadi. Sebagai contoh, dia umpat orang ni, dia kata orang ni buat begini, dia kata jiran dia buat begini, dia kata jiran dia buat begini, sedangkan jiran dia tak buat perkara tersebut. Ini kita sebut sebagai dosa mengumpat tuan-tuan. Dosa mengumpat. Al-Quran kata apa? Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu daripada banyak berprasangka, kerana sebahagian prasangka itu adalah perbuatan dosa tuan-tuan. Dosa tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sekiranya kita ada jiran tetangga tuan-tuan, kita mengumpat dia, sedangkan perkara tersebut jiran tersebut tak buat pun kita mengumpat, sampai menimbulkan fitnah kepada jiran kita tersebut tuan-tuan, maka di sini kata ulama, itu dihitung sebagai dosa yang Allah tidak akan ampunkan, melainkan dia meminta ampun, memohon ampun kepada Allah, memohon ampun kepada orang yang dilakukan dosa ini. Jadi apa dia? Dia kena kembalikan kepada hak yang empunyanya. Contoh, dia sebagai seorang jiran, dia umpat jiran dia. Bila dia umpat jirannya tuan-tuan, maka di sini pertama dia kena berhenti daripada buat maksiat. Kedua, dia kena menyesal atas dosa yang dia buat tadi. Ketiga, dia berazam takkan ulang balik kesilapannya. Dan keempat tuan-tuan, dia kena minta maaf kepada jiran yang dia dah umpat tadi, jiran yang dia dah buat fitnah tadi tuan-tuan. Dan setelah daripada itu, dia kena bersihkan balik nama jirannya tadi tuan-tuan. Ini pertama. Contoh, kalau mengumpat lah. Kalau mengumpat ke, kalau mencerca dan sebagainya, ataupun menaburkan fitnah kepada jirannya, kata ulama, pertama, dia kena berhenti daripada buat maksiat. Kedua, dia kena menyesal atas kesilapan yang dilakukan tadi. Ketiga, dia kena berazam untuk tak akan ulang balik kesilapannya tadi. Dan yang keempat, dia kena minta maaf kepada jirannya tadi. Dan dia tidak kena bersihkan nama jiran tadi. Dan dia kena beritahu bahawa jiran dia tak buat perkara tersebut. Ini dosa dengan makhluk. Hak makhluk tak sama dengan hak Allah. Kalau dia tak buat perkara begini, kata ulama, maka tak diterima akan perkara tersebut.
Maka timbul persoalan. Dia ni rajin mengumpat, rajin fitnah jirannya atau sebagainya. Tetapi bayangkan satu masa tiba-tiba dia nak minta maaf, dia nak bertaubat daripada dosa tersebut, tetapi dia tak jumpa jirannya. Barangkali jirannya itu dah tidak ada. Barangkali jirannya itu telah meninggal dunia. Kata ulama, untuk dia meminta maaf kepada jiran tadi itu adalah mungkin sukar, dan sebab dia tidak akan jumpa. Maka kata ulama, boleh dia jumpa kepada waris yang ada bersama-samanya. Boleh. Ataupun kata ulama, dia mendoakan jiran tadi supaya Allah mengampunkan dosa-dosa jiran tadi dan mengampunkan dosa-dosanya. Doa. Di samping itu juga kata ulama, tak dapat tidak, walaupun jirannya dah tak ada, yang diumpat, yang difitnah tadi dah tidak ada, maka dia wajib juga membersihkan nama jiran tadi supaya tidak timbul fitnah kepada jiran tadi sampailah kepada hari akhirat, tuan-tuan. Ingat, dosa fitnah ini, tuan-tuan, dosa yang besar. Baik. Kalaulah contoh, tuan-tuan, dosa yang dibuat itu mengenai kepada harta, tuan-tuan. Harta ataupun milik, contoh. Apa dia contoh dia, tuan-tuan? Dia merosakkan harta benda jiran dia. Dia merosakkan harta benda kawan dia. Dia merosakkan barang-barang yang tak empunya kepada dia. Dia mencuri barang jirannya. Dia mengambil barang jirannya dengan tidak meminta izin daripada jirannya. Dia ambil, istilahnya mencurilah, bukan daripada haknya. Kata ulama, Allah tidak akan ampunkan dosanya sampai hari kiamat, sampai di padang mahsyar nanti, tuan-tuan, melainkan dia sendiri, kata ulama, pertama, kena berhenti melakukan dosa tadi, menyesal terhadap dosa yang dia dah lakukan tadi, dia berazam untuk takkan kembali daripada melakukan dosa tadi, dan yang keempat, dia kena jumpa dengan jirannya tadi dan memohon maaf kepada jirannya itu tadi, dan berbincanglah sekiranya jiran tersebut meminta kepada dia untuk kembalikan balik barang yang telah dicuri, barang yang telah diambil dengan tanpa haknya tadi, maka kata ulama, dia wajib ganti, tuan-tuan. Tapi kalau jirannya menghalalkan dan memaafkan, tuan-tuan, itu telah melepaskan dirinya daripada dosa sesama makhluk. Ingat, kita ada hak kepada Allah dan kita ada hak sesama makhluk, tuan-tuan, dengan manusia dengan manusia, tuan-tuan. Ataupun sebagai contoh, tuan-tuan, kita buat dosa dan sebagainya lah, kita mencuri dan sebagainya, kita mencuri harta dia. Tetapi satu ketika, tuan-tuan, kita dah bertaubat, nak kembali kepada Allah dan kita nak pulang balik barang tersebut. Tetapi kita tak jumpa jiran tersebut. Barang yang kita telah curi daripada jiran tadi, tuan-tuan, kita nak kembalikan kepada dia. Tapi kita tak jumpa jiran tadi, tuan-tuan. Barangkali jiran tadi dah berpindah dan tak tahu kat mana dia pergi. Ataupun dia telah pun meninggal dunia. Kalau dia telah meninggal dunia, tuan-tuan, maka kita boleh serahkan barang tersebut yang mana kita selayaknya untuk kita untuk kita gantikan tadi kepada waris ni. Boleh? Berjumpa dengan warisnya, tuan-tuan, kita minta izin, kita minta maaf kepada warisnya terhadap kesilapan yang kita dah lakukan, dan kita pulangkan balik barang tersebut, dan kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita. Itu kalau mengenai kepada hak jiran. Andai kata jiran tersebut tak ada dan tidak ada waris kita dalam syariat, maka kata ulama, di sini kita boleh tambah. Apa dia? Kita bersedekah dengan niat, seandainya sekiranya ada pahala bagi sedekah kita itu tadi, maka pahala tersebut disampaikanlah kepada orang yang kita dah buat dosa tadi, kepada jiran yang kita dah curi barang dia tadi, tuan-tuan. Maka kita niatkan sedekah ke atas nama dia, dan kita mohon doa kepada Allah, Allah mengampunkan jiran kita tadi yang kita dah buat dosa kepadanya, dan Allah mengampunkan dosa kita juga, tuan-tuan. Dan ini kita sebut, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, merupakan satu perkara yang sangat penting ke atas diri setiap manusia itu. Tak dapat tidak wajib dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makna kata taubat ini, kata ulama, wajib dia bertaubat sepenuhnya, tak boleh sikit-sikit. Kan? Dia mesti bertaubat sepenuhnya. Kalau dia hari ni dia ada buat 100 dosa, dia kena 100 kalilah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ni dia ada buat 1000 dosa, 1000 dosalah dia bertaubat kepada Allah. Tetapi andai kata hari ini dia buat 100 dosa, tetapi 50 dosa je dia bertaubat, maka kata ulama, diterimalah 50 dosanya yang dia telah ditaubatkannya itu, tetapi 50 dosa lagi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan 50
itu juga mesti taubat. Maka kata ulama, kalau ada orang banyak buat dosa tapi dia taubat daripada sebahagian dosa sahaja, sebahagian lagi dosa dia tak taubat lagi, kata ulama, maka di sini kata ulama, diterimalah taubat yang sebahagiannya itu, tetapi sebahagian lagi itu tak diterima, maka dia wajib juga untuk bertaubat lagi terhadap sebahagian yang berbaki lagi, tuan-tuan. Ya. Contoh apa dia, tuan? Dia dah taubat tentang salat yang dia dah tinggalkan. Tetapi dia belum bertaubat tentang puasa yang dia dah tinggalkan. Maka taubat tentang solatnya ini, kata ulama, diterima oleh Allah. Tetapi tentang puasa yang telah ditinggalkan, kata ulama, belum lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia masih lagi belum bertaubat dan tak menepati syarat-syarat taubat itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itu sahaja yang boleh saya kongsikan. Cukup sekadar itu sahaja yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Muqaddimah sahaja daripada perihal taubat. Taubat maksudnya apa? Kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada setiap dosa-dosa yang kita lakukan, sama ada dosa besar atau dosa kecil, sama ada sengaja atau tidak, dan kita menyesal terhadap setiap dosa yang kita lakukan dan kita berazam untuk tidak akan ulang lagi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, tuan-tuan. Maka kembalilah kita taubat. Jadi saya sebut, tuan-tuan, orang yang bertaubat secara kesimpulannya apa dia, tuan-tuan? Orang yang suka bertaubat kepada Allah, orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, itu kunci hatinya tenang, tuan-tuan. Kalau kita nak hati kita tenang, tuan-tuan, kalau kita berdosa kepada Allah, taubatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, insya-Allah, tuan-tuan, hati kita akan tenang. Kenapa hari ini pagi-pagi kita bangun hati kita tak tenang? Dan kenapa bila mana kita bangun pagi-pagi, tuan-tuan, kita rasa tak senang? Kadang-kadang hidup kita jadi tak tenang. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana kita tak taubat, kita tak kembali kepada Allah. Kita tak kembali kepada Allah. Kita banyak buat dosa dengan makhluk, kita tak minta maaf kepada makhluk yang kita dah buat dosa tadi, tuan-tuan. Dan kata ulama juga, antaranya, tuan-tuan, cara bagaimana kita nak tenang juga, tuan-tuan, nak kita rasa kita tenang dan kita punya pemikiran kosong waktu malam sebelum kita tidur, tuan-tuan, kita bertaubatlah kepada Allah walaupun sebentar, taubat kepada Allah. Dan andai kata juga, tuan-tuan, kata ulama, ada orang yang melakukan dosa kepada kita untuk kita jadi orang yang tenang, tuan-tuan, tak fikir apa-apa, tuan-tuan. Maknanya kata, tuan-tuan, orang yang bersih jiwanya, orang yang tenang jiwanya, tuan-tuan, maka dia ampunkanlah, maafkanlah orang. Sebelum dia tidur, dia maafkan orang. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya ada orang yang melakukan dosa kepada aku pada hari ini, tuan-tuan, kita minta, ya Allah, aku dah maafkan. Ada orang yang buat silap, ada orang yang telah mengambil yang bukan daripada haknya, yang mana dia ambil hak itu aku punya, ya Allah, maka aku dah maafkan, ya Allah. Maka bila mana tanda orang yang memaafkan orang lain ni, tuan-tuan, adalah tanda hati dia tenang. Di samping bertaubat juga, bila mana dia bertaubat, dia kembali taat kepada Allah Ta'ala daripada melakukan dosa-dosa, sama ada dosa besar atau dosa kecil, maka itu tanda hati dia tenang, hati dia telah tenang. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang sentiasa bertaubat, yang sentiasa kembali kepada Allah, dan mudah-mudahan juga kita memperoleh ketenangan dalam jiwa kita, dan dengan asbab daripada itu, tuan-tuan, kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekadar itu saja, tuan-tuan. Yang baik adalah datang daripada Allah dan yang buruk adalah datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya baik dan buruk adalah datang daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء، وخصوصا الوباء فيروس كورونا والغلاء والمهنة والفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلاد هذا خاصة وعن بلدان عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.